Allah jadikan tidak panjang sepanjang usia umat terdahulu. Usia umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang. Usia Nabi Nuh AS, usianya 950 tahun. Kalau kita baca dalam kitab. Kemudian kita baca lagi dalam kitab Nabi Adam AS sampai 1000 tahun lebih. Nabi-Nabi dahulu semua Allah jadikan panjang-panjang. Kalau kita baca lagi dalam kitab Nabi Ibrahim AS, dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar disebut, Nabi Ibrahim AS dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun awal, dah tinggal batu nisan, dah tak kena gayanya. Ni Allah jadikan umat Muhammad, Allah jadikan pada mereka tersebut, umur umat Muhammad ni pendek, tak sepanjang umur umat terdahulu. Lalu Allah dia nak tunjuk pada diri kitanya bahawa sayangnya dia umat Muhammad ni, walaupun pendek masa hidup, tetapi biar banyak pahala yang kamu dapat. Bagaimana caranya? Allah jadikan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini hadiah Allah kepada umat-umat yang terakhir ini untuk kita dapatkan. Satu malam Allah sebut, kamu 10 terakhir Ramadan, kamu sibuk dapatkan malam Al-Qadr pada diri kamu. Kamu kena dapatkan. Rugi kalau tak dapat. Kenapa? Khairum min, lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. 1000 bulan yang lain ini, kalau nak gambarkan pada kitanya ialah umur kita ni, kita dapat je satu malam, katakanlah kita dapat malam Lailatul Qadar malam 21, 22 dan 23 dan sebagainya, ataupun malam 27 Ramadan ini, sama dengan 83 tahun kita beribadah pada Allah. Katakanlah malam tersebut kita baca Quran, 83 tahun kita sedang baca Quran. Katakanlah malam tersebut kitanya menderma, 83 tahun kita menderma. Katakanlah malam tersebut kita ni bangun qiyamul lail, 83 tahun kita sedang bangun qiyamul lail. Bayangkan, kena kebetulan malam tersebut buat kuih raya, 83 tahun buat kuih raya. Pada diri kita, maknanya dalam hidup kita ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada diri kita ni, kamu buat pilihanlah dalam hidup kamu. Kamu nak buat pilihan untuk menjadi orang yang mengambil manfaat daripada bonus ini ataupun tidak. Nawal tanya sebentar tadi, apa yang sahabat-sahabat dan Rasulullah lakukan di saat mana berada sebegini dalam bulan Ramadan? Kalau kita perhati dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, katanya Aisyah, pada 10 terakhir Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isteri Rasulullah. Kemudian dalam masa yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula banyakkan berintikaf. Yang ni yang kita hilang dalam bulan Ramadan tahun ini. Kita, Allah tak bagi peluang pada kita untuk berintikaf. Tak ada peluang untuk berintikaf di masjid. Di masjid nak intikaf kat rumah, ulama-ulama kata tak jadi intikaf kat rumah. Tapi nak sebutnya, kitanya kena berintikaf di masjid. Rasulullah dia duduk pada 10 akhir Ramadan, Rasulullah mula mengikat kainnya, mengemaskan kainnya. Aisyah sebut demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula dalam keadaan bagi tahu pada sahabat-sahabat. Malam-malam Rasulullah kata kejut, bangun untuk mencari malam Lailatul Qadar. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang mengenai, aku doakan kebahagiaan Allah untuk mana-mana keluarga, seorang suami kejut isteri dia dan anak-anak dia untuk bangun qiyamul lail, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Aku doakan keluarga ni jadi bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kemudian kalau suami tersebut tengok anak isteri dia tak nak bangun, dia ambil tangan dia celup dalam bekas air, dia rinjih-rinjih ke muka anak isteri dia untuk menjadikan kebahagiaan rumah tangga tersebut. Rasulullah kata, aku doa bahagialah rumah tangga tersebut. Sama juga Rasulullah kata, mari yang dia tengok suami dia tak bangun, dia kejut suami dia. Dan suami dia, bila dia kejut suami dia tak nak bangun juga, dia ambil air, kemudian dia rinjih-rinjih ke muka suami dia tadi. Ini Rasulullah kata, aku doa biar kebahagiaanlah rumah tangga tadi untuk masing-masing mencari malam Lailatul Qadar. Kalau rinjih-rinjih pun tak bangun, ambil air satu baldi tu, jiruh semua sekali. Senang ceritanya. Nak gambarkan pada kitanya ialah, bila kita berada dalam pada saat 10 terakhir Ramadan ini, kita sedang diberi bonus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam yang kita dapat malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr. Dalam hidup kita, sepanjang kita hidup ni,
Allah kurniakan pada kita 10 kali je malam Al-Qadr. 10 kali je malam Al-Qadr. Kita dapat setiap tahun ke malam Al-Qadr ni? Tak semua orang dapat. Malam Al-Qadr ini pada setiap orang dapat setiap tahun kecuali dia berusaha. Katakanlah hidup kita ni selama lebih kurang 70 tahun. Kita hanya dapat 20 kali je malam Al-Qadr ataupun 10 kali je malam Al-Qadr. Maknanya usia kita 830 tahun. Usia kita lebih kurang 1600 tahun lebih. Katakanlah 20 kali yang kita faham demikian. Oleh demikian, dalam hidup kita ni, bila kita berada pada saat sebegini, kita kena ni ruang untuk kitanya mendapatkan ganjaran pahala yang banyak. Khabarkan pada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, kita sebut ada mereka, orang Islam ni dia bukannya bersungguh-sungguh untuk beraya, tidak. Tetapi orang Islam ni dia sibuk untuk dapatkan malam Al-Qadr, 10 terakhir Ramadan. Ni bonus yang Allah kurniakan pada kita. Ni sifat orang mukmin. Orang mukmin dia akan jadi demikian. Kalau mereka bertanya lagi, kenapa nak kita dapat malam Al-Qadr? Jawabnya kerana kita perlu hidup lagi. Lepas pada di dunia ini, kita kena hidup lagi dalam kubur sekejap lagi. Lepas pada kita dalam kubur nanti, kita kena hidup lagi di padang mahsyar Allah. Dan orang Islam ni diajar bahawa bukan untuk hidup di dunia saja. Tetapi orang Islam ni, dia kena hidup dalam kubur. Dia kena hidup di padang mahsyar. Dia kena hidup sampai masuk dalam syurga. Kemuncak jalan hidup kita ialah masuk dalam syurga. Tolong tunjukkan pada kami. Kalau kalian kata kalian pun nak masuk syurga juga, tunjukkan pada kami jalan kalian macam mana nak ke syurga Allah. Kalau kita tanya demikian pada mereka, sahabat-sahabat bukan Islam. Tapi orang Islam diajar supaya dalam hidup mereka ni kena nampak hidup ni bukan untuk di dunia. Tetapi hidup ni untuk dalam kubur sekejap lagi. Hidup lepas pada dalam kubur lagi di padang mahsyar. Hidup lagi sampai kita masuk dan dimasukkan ke dalam syurga Allah dan dijauhkan daripada dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang berlaku pada kami, yang pada kita bila Allah kurniakan pada kita bulan Ramadan ini. Selain daripada bonus-bonus yang banyak. Sahabat-sahabat Rasulullah sendiri pun bila saat sebegini mereka ikut Rasulullah. Mereka duduk di masjid, mereka i'tikaf di masjid. Sampai bila mereka berada dalam masjid, sampailah pada malam raya. Barulah mereka balik ke rumah masing-masing untuk mereka dapatkan yang disebut dengan ketakwaan mereka untuk menyambut Aidilfitri. Tapi dalam tempoh yang terakhir ni, di antara bonus yang kita kena rasa ialah bonus yang disebut dengan Malamatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, bonus yang kedua yang Allah bagi dalam bulan Ramadan ni ialah keampunan dosa-dosa dalam hidup kita daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, bukan daripada mana-mana makhluk. Allah menyediakan keampunan. Keampunan dosa ni satu perkara yang kita kena faham, ia merupakan satu nikmat yang besar dalam hidup kita. Kerana hidup kita ni terbeban, banyak bebanan. Perasan tak sahabat-sahabat sekalian, kita ni banyak benda hidup. Susah dalam hidup kita ni, buat begitu tak kena, buat begini tak kena. Pagi tadi bangun tidur tadi pun nak marah kita. Ramai mana orang kita kan bangun dalam keadaan yang kita ni banyak yang mengganggu dalam kehidupan kita. Yang gangguan dalam kehidupan kita ni sebab apa? Sebab banyak dosa. Bahasa yang mudahnya, kita ni kan dengan suami isteri ada bertengkar. Kerana apa dia? Kerana mesti ada banyak dosa lah tu di kalangan kita. Dan anak Adam ini tak lagi daripada buat dosa, terbuat dosa. Sama ada kita sengaja ataupun kita tak sengaja. Rasulullah sebut, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ni semua buat dosa. Ramai di kalangan kita ni buat dosa. Wa kullu khairul tawwabun. Rasulullah sebut, yang terbaik setiap orang yang buat salah ialah taubat pada Allah. Bila masa peluang pada kita nak dapat keampunan dosa-dosa kita ni? 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan ni ataupun Ramadan ni, Allah merdekakan manusia daripada neraka ni beratus ribu setiap hari. Beratus ribu. Dalam hadis Rasulullah kata, setiap hari Allah mengeluarkan manusia daripada neraka Allah. Setiap hari keampunan yang mereka dapat. Dalam bulan Ramadan, ratusan ribu untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah. Pelik kan? Awal, kalau sekiranya nama kita tak termasuk di kalangan ratus. Kenapa nama kita tak termasuk dalam ratusan ribu itu?
Jawabnya, kerana kita ni di antara orang yang tak pandai nak mengambil bonus yang Allah bagi pada kita dalam bulan Ramadan ini. Antara bonus yang Allah bagi pada kita ni apa dia? Yang namakan dengan yang disebut dengan Allah kurniakan pada kita ini keampunan Allah yang banyak dalam hidup. Jadi oleh demikian bila kita jadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita nampak ni bonus-bonus. Lalu sahabat-sahabat kalau kita perhati masing-masing berlumba-lumba untuk dapatkan keampunan ini. Macam mana? Mereka ajak orang berbuka puasa. Sahabat-sahabat diajak puasa. Dia bahkan mereka menawar-nawarkan makanan-makanan mereka untuk berbuka puasa pada sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Kerana mereka nak dapat pahala orang puasa tadi, untuk mereka sama tanpa Allah kurangkan pahala puasa mereka itu. Dalam bulan Ramadan ini, sahabat-sahabat berlumba untuk berinfak, bersedekah sebanyak mungkin. Kerana apa dia? Kerana mereka nampak hidup ini bukan untuk di dunia. Mereka, waktu mana mereka berinfak, mereka nampak masuk saja dalam tabung tersebut, terus sampai ke akhirat Allah. Itu cara dalam hidup mereka. Mereka nampak bagaimana akhirat itu besar, sehingga kan mereka berlumba-lumba untuk dapatkan keampunan melalui sedekah yang mereka lakukan. Dan mereka tahu setiap infak yang mereka buat itu, yang mereka lakukan itu, semua infak-infak itu akan dapat pada diri mereka balik di akhirat nanti. Yang menyebabkan pandangan jauh sebegini diperlukan dalam hidup kita. Bila kita berada pada 10 terakhir Ramadan ini, kalau kita gali segala cerita-cerita dan sirah-sirah sahabat menakjubkan kita, menjadikan kita dirasa, peliknya orang. Ada orang yang sebegitu rupa. Maksudnya mereka terlampau excited dalam hidup mereka terhadap akhirat Allah. Mereka terlampau hidup dalam nak pada akhirat Allah ini, sampai peringkat mereka sanggup mengorbankan apa sahaja semata-mata untuk dapatkan keampunan Allah, supaya bila sampai di akhirat nanti tiada penyesalan, tiada yang dinamakan dengan tiada rasa galat dalam hidup. Kerana apa dia? Kerana kita telah diberi peluang, tiba-tiba kita ambil peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tersebut. Macam kalau kita tengok beginilah, kadang-kadang JPJ dia buat tawaran potongan bayaran murah-murah, saman misal contohnya. Saman dibayar daripada yang 300 dibayar hanya RM30 ataupun RM10 katanya. Cerdiklah kalau kita yang ada saman ini tiba-tiba kita tak ambil masa potongan yang diberi ini. Allah dia bagi potongan 100%. Bukannya dia bagi 10%, bukannya bagi sikit-sikit, tapi Allah bagi pada kita ni potongan yang 100%. Tak cerdik orang kita kalau sekiranya Allah bagi pada kita bonus ini, tiba-tiba kita tak mengambilnya. Demikian Nawal. Ya. Yeah. Banyak lagi sebenarnya. Antaranya ialah kita bangun malam dan kita minta ampun pada waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Ni di antara amalan-amalan orang kita yang orang kita tak buat, dipanggil demikian. Sepatutnya kita ni waktu mana sahur, kita kena jangan nampak orang kita bila sebut sahur, ada yang dia sahur awal-awal. Dia bangun, dia pukul 12 tengah malam lagi dia sahur. Tujuannya dia nak tidur, straight dia nak tidur supaya subuh dia menjadi subuh gajah, dipanggil. Ada orang yang demikian di kalangan kita. Saya nak sebut rugi kalian. Allah dah bagi dah peluang untuk kita bangun sebelum mana subuh. Bangun sebelum mana subuh tu bukan sekadar untuk kita makan dengan kurma saja, tapi waktu mana kita minta ampun pada Allah. Bangun di saat tersebut. Kalau kita baca dah hadis kursi, bagaimana Allah turun sampai peringkat ke langit dunia dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan disebut dah hadis kursi, Allah turun sampai ke langit dunia. Allah sebut terus, mana-mana orang yang minta ampun pada aku akan perkenankan keampunan padanya. Mana-mana orang yang minta pada aku, maka aku akan penuhi permintaannya. Mana-mana, sehingga terbitnya. Lalu Allah kembali ke arasy Allah SWT. Lalu menangis para malaikat. Disebutnya
Gambaran, kenapalah manusia ni tak cerdik sangat. Allah sampai peringkat bagi tawaran sebegitu rupa. Amalan yang patut kamu buat ialah kamu minta ampun pada Allah waktu mana sahur. Waktu mana sebelum daripada kamu makan, sebelum daripada kamu nak bergerak dan sebagainya, kamu ambil peluang yang demikian. Ini yang pertama, amalan yang pertama. Yang kira-kiranya orang kita, dia terlepas pandang perkara demikian. Yang kedua, saat mana berbuka. Saat mana berbuka ni merupakan masa yang mustajabnya doa. Orang kita pun kadang-kadang dia acuh tak acuh. Mana dekat nak berbuka, sibuk nak masak. Tak sempat ni, tak sempat ni. Akhirnya, kita tertinggal peluang untuk kita berdoa kepada Allah. Masa yang mustajab. Kadang-kadang, azan kedengaran tu kita sibuk lagi masak makanan. Sibuk lagi dengan apa dia? Sibuk lagi dengan kerja-kerja lain. Kadang-kadang kita tak ambil peluang yang demikian. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, lis-sha'im farhatan. Bagi orang yang puasa ni ada 2 saat kegembiraan dalam hidup dia. Lis-sha'im farhatan. Rasulullah sebut, orang yang puasa ni ada 2 saat kegembiraan dalam hidup dia. Yang pertama, inda iftari. Waktu mana dia nak berbuka puasa. Waktu mana dia nak berbuka puasa tu Allah hiburan yang indah. Tak tahulah kenapa. Kita makan makanan yang biasa. Sama je dalam bulan-bulan yang lain kita makan. Tapi dalam bulan Ramadan, waktu mana kita nak berbuka ni, kita rasa lain. Lain makanan ini. Kita tengok sedap, lain macam dipanggil demikian. Kenapa? Allah lapangkan hati kita. Saya tak tahulah Nawal rasa macam mana, ataupun sahabat-sahabat yang lain rasa macam mana. Tapi saya, kalau saat berbuka ni, rasa nikmat yang Allah bagi pada kita ni lain. Allah kurniakan dada kita lain. Kita rasa, walaupun kita kadang-kadang penat dan letih, tapi saat mana kita berbuka tu, kita rasa ceria yang amat sangat. Ceria tak ceria sampai berbuka puasa ni, nak sebutnya gambaran bagaimana cerianya, sukanya waktu mana berbuka ini. Betul Rasulullah sebut, inda iftari. Yang kedua, wa inda liqa'i rabbi. Yang kedua, orang yang berpuasa ni, dia akan gembira sangat waktu mana dia berjumpa dengan Allah. Rasulullah kata, Allah jadikan sama waktu mana berbuka dengan waktu mana berjumpa dengan Allah. Sama perasaan. Allah, kalau kita nak bayang bagaimana sukanya kita waktu mana berbuka, lebih jauh daripada sukanya kita saat mana kita menyambut yang disebut dengan sambutan kepulangan anak pulang, sambutan yang disebut dengan orang datang pada diri kita. Tapi masa ni kenapa Allah jadikan demikian? Kerana saat yang mustajabnya doa, sayangnya orang kita tak ambil peluang yang demikian. 2. Yang ketiga yang orang kita amalan yang boleh kita buat di saat sebegini, apa dia? Meneruskan bacaan Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran. Meneruskan bacaan Al-Quran. Ramai orang kita ni masuk bulan Ramadan, Quran pun tak sentuh. Di kalangan kita. Yang menyebabkan kita ni tak tahu ke mana. Bacaan Quran pun pada diri kita pun tak ada. Kemudian pada masa yang sama pula, kitanya ada lagi orang kita yang tak boleh baca Al-Quran. Bulan Ramadan ini untuk kita membaca dan baca ayat suci Al-Quran Karim, untuk kita dapatkan nikmat-nikmat yang demikian. Wallahu a'lam. Ya. Apabila kita semakin taat pada Allah dan kita semakin rasa lazat dalam mentaati perintah Allah, itu tanda kita sudah mula membebaskan diri kita daripada belenggu nafsu. Bila hidup kita ni, kita rasa semakin seronok kita dengan perintah Allah, seronok nak baca Quran, seronok nak menderma, kita tak rasa galat dengan apa yang kita buat dalam mentaati perintah Allah. Itu tanda kita dah mula bebas daripada nafsu, bebas daripada hawa nafsu. Kerana hawa nafsu kita ni sentiasa menjadikan diri kita ni berat untuk mentaati perintah Allah. Nafsu dipanggil nafsu apa dia? Nafsu lawamah ataupun nafsu ammarah. Demikian daripada diri kita. Tapi nafsu mutmainnah ni dalam hidup kita, kita ada 3 nafsu yang besar. Saya boleh sebut mudahnya begitu. Satu, nafsu ammarah, nafsu yang buruk. Yang kedua, nafsu lawamah, nafsu yang kadang-kadang nak jadi baik, kadang-kadang nak lawamah. Yang ketiga, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ni
kita bukan kita nak buang terus nafsu dalam hidup kita, tak. Kalau buang terus, nescaya kita tak perlu lagi hidup atas dunia. Kerana manusia-manusia ni Allah jadikan dia bernafsu. Cuma dia didik nafsu dia. Didik nafsu kita ni semakin taat menjadi nafsu yang mutmainnah. Kita jadi tamak terhadap apa dia? Terhadap akhirat. Kita tamak terhadap nak buat benda yang disuruh oleh Allah. Ni dipanggil kita dah mula mendidik diri kita. Kita dah mula boleh mengawal nafsu kita, nafsu ammarah, nafsu lawamah tadi, kita telah boleh kawal menjadi diri kita ni nafsul mutmainnah. Lalu kita rasa seronok lah di kalangan kita. Dengar apa dia, lagu-lagu raya tak rasa seronok. Tapi dengar Al-Quran Karim rasa seronok pada diri kita. Ni cara pada diri kita demikian. Bila malam Aidilfitri je, mengalir air mata kita. Kenapa mengalirnya? Kerana berlalulah Ramadan. Habis Ramadan ni, bukan berlalu Ramadan tu menyebabkan kita ni menangis. Kenapa dia orang tanya, kenapa menangis? Tak balik kampung tahun ni dia sebut. Tak, bukan. Tetapi dia berlalu Ramadan tu, rugi dia dah habis dah. Maksudnya peluang dia tu dah berakhir. Bila peluang berakhir, menangis teresak-esak. Tu cara. Tanda nafsu kita tu telah bebas daripada kawalan yang disebut dengan syaitan, ataupun dikontrol oleh gangguan yang buruk, tetapi kita menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, boleh, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami berada pada penghujung Ramadan saat ini, ya Allah. Kami merasa ketakutan dan kebimbangan pada kami, ya Allah. Saat mana kami berada dan berakhirnya Ramadan, tiba-tiba dosa-dosa kami tidak diampunkan di sisi kamu, ya Allah. Ya Allah, kami tadahkan tangan saat sebegini, ya Allah, agar kami memohon pada kamu, ya Allah. Rahmatilah dalam perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Ampunkan dosa kami ini, ya Allah. Dosa yang besar dan dosa yang kecil yang pernah kami lakukan sepanjang perjalanan umur kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah. Apa yang terbaik untuk di masa yang akan datang nanti, ya Allah. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang buruk dan yang terburuk dalam hidup kami, ya Allah, pada masa-masa yang mendatang nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, sahabat-sahabat kami mempunyai hajat-hajat yang terbaik dalam hidup mereka, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, agar segala hajat-hajat yang baik itu, ya Allah, kamu tunaikanlah, ya Allah. Manakala hajat-hajat yang buruk itu, ya Allah, kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu betulkan jalan hidup mereka ini, ya Allah. Kamu tunjukkanlah Rahmanur Rahim kamu, ya Allah, pada mereka-mereka yang selayaknya untuk diberi hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, terhadap apa kesalahan yang kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah, agar kamu jadikan kesalahan itu diampunkan di sisi kamu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba kamu yang saleh, ya Allah. Didiklah dan bentuklah keluarga kami ini, ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami sesempurna sebagaimana kamu telah sempurnakan kehidupan untuk sahabat Nabi dan juga kepada Nabi itu sendiri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu ampunkanlah kesilapan kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu di perjalanan hidup ini menjadi sukar, ya Allah. Di saat mana kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, ramai di kalangan kami ini, ya Allah, berpaling daripada kedua ibu bapa mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa yang dilakukan oleh pasangan hidup kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anak kami terhadap ibu kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kami, ya Allah, kami pohon pada kamu, ya Allah, agar didamaikan perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Kami tahu ibu
Dalam kesejukan malam itu, ya Allah, ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Dicium di pipi kanan dan kiri kami, ya Allah, bertalu-talu, ya Allah. Ya Allah, kami tahu, ya Allah, ibu kami menyayangi kami, ya Allah. Dalam kesempatan kehidupan kami bersama dengan ibu kami dahulu, ya Allah, ibu kami berhutang keliling pinggang, ya Allah, untuk membesarkan kami ini, ya Allah. Terlalu sukar ia membesarkan kami ini, ya Allah. Di saat mana ibu kami membesarkan kami ini dahulu, ya Allah, kami pernah menguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami pohon keampunan dosa-dosa kami ini, ya Allah, khususnya kepada mereka yang jadikanlah keampunan kamu mengatasi kemarahan kamu, ya Allah. Jadikanlah keampunan kamu mengatasi kemurkaan kamu, ya Allah. Jadikanlah keampunan untuk kami dalam perjalanan hidup kami ini, ya Allah, mengatasi daripada kemarahan kamu untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon pada kamu, ya Allah, agar dilapangkan kubur-kubur arwah ayah kami, kubur-kubur arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini, ya Allah. Dijadikan doa-doa kami ini, ya Allah, menjadikan kehidupan mereka bahagia di alam sana, ya Allah. Angkatkanlah darjat-darjat mereka itu, ya Allah. Jadi yang saleh, yang dekat dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Demikianlah kami ini, ya Allah, hidup kami ini, ya Allah, perjalanan kehidupan kami ini, ya Allah, kami serahkan pada kamu, ya Allah. Kamulah sebaik-baiknya yang memberi segala-gala yang pemberian untuk kami ini, ya Allah. Ya akramal akramin, birahmatika nastaghis. Wahai Tuhan yang sentiasa menolong dan bantu manusia ini, bantulah kami ini, ya Allah. Birahmatika nastaghis, dengan rahmat kamu kami mengharapkan, ya Allah. Birahmatika nastaghis, dengan rahmat kamu kami mengharapkan, ya Allah. Birahmatika nastaghis, dengan rahmat kamu pada kamu, ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami ini kehidupan yang sesoleh mungkin, ya Allah, dalam kehidupan kami ini. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami kembali pulang ke Ramadan dan Ramadan yang mendatang nanti, ya Allah. Kamu jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kami, ya Allah. Kamu jadikanlah Ramadan yang akan datang nanti dalam hidup kami, ya Allah. Berilah peluang pada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa rabbil alamin. Yeah.